Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita. Disebabkan oleh line-line yang kebengongan ni. So, saya kata cuba sedaya upaya untuk nak bagi clear benda ni, nak bagi gambar clear, nak bagi suara clear. So, you all type kat komen dulu. Clear ke tak saya punya line? Type kat komen dulu. Clear ke tak? Baru clear suara. Wow. Okey. Baru semangat kata. Baru semangat kata nak buat live ni. You type kat komen dulu clear ke tak saya punya live. Semoga hari ini you all pun dalam keadaan yang mood, yang energi yang luar biasa. Jangan patahkan mood kita untuk di awal pagi ni dan jangan kata ambil aura yang negatif di awal pagi. Ambillah aura yang positif supaya seharian hari ni kita dapat diisi dengan benda-benda yang positif hari ni. Baru clear suara. Baru jala kata. Baru jala. Jap. Okey. Clear. Okey, hai sis dari Sabah clear. Analia Anthony Japuin. Uish, cantik nama. Clear benar dah. Boleh start dah tak sabar ni. Aduh lah. Sudah bagus lah pagi-pagi ni. Dengan saya pegang okey. Okey. So, untuk pagi ni saya nak share dekat you all sebenarnya banyak sebab kenapa kek kita yang kita buat tu asyik tak jadi je. Buat sikit tak jadi, buat go tu tak jadi, buat tu tak jadi. So, nak ada sorok dah ni. Tak sabar nak dengar Nori Bobel. Okey, buat sikit tak jadi. Lepas tu buat pula tak jadi. So, benda ni saya nak share dekat you all pagi ni 3 sebab. Best tengok Nori info Bernas. Thank you. 3 sebab kenapa kek yang kita buat tu asyik tak jadi je. Siapa nak tahu? Tak sabar juga ni pergeper dah ni. Siapa nak tahu? Acuy tak kat komen you all. Siapa nak tahu? Tag kat komen tu. Saya nak tahu. 3 sebab. Saya tak sini bagi banyak. Sebenarnya banyak. Sebab-sebab tu banyak. Tapi saya tak nak you all rasa banyak saya bagi. Jadi panik jadi gitu. Tak say. Saya nak you all dengan 3 sebab ni you all kata saya nak you all kata nampak dengan jelas dan clear benda ni. Gitu. Ni duduk sini tak apalah. Muka kawasan ni tak ada orang. Kalau duduk alik kat sana ni ramai tepi-tepi tu ramai. Banyak rumah. Sini derah pun tak apa. Gitu. Saya pun sedia dah tahu dah. Sebenarnya sedia sajalah kata takut kata iyalah kita buat live ni kena ada legotlah poin-poin dia. Bukan kata kita nak tarik engagement. Kita nak tarik biar reach kita tinggi. Kita nak tarik benda tu. Tahu tak? So bila kita nak tarik, kita biar ada point, biar ada something yang orang boleh orang kata boleh dengar apa yang kita explain. Nak tahu tak sabar, nak tahu sih, nak tahu. Nak tahu. Nak tahu. Lekak ni. Saya nak tahu. Okey, siapa nak tahu poin yang pertama? 3 je sebabnya. Siapa nak tahu sebab yang pertama kenapa buat asyik tak jadi je? Buat tak jadi. Kalau orang bagi tepung ready made pun buat tak jadi juga. Buat orang suruh warga tu buat tak jadi juga. Tak jadi juga. Kenapa? Sebab pertama adalah you all punya bahan-bahan yang you all gunakan tu mungkin tidak sesuai dengan apa yang you all nak buat. Maksudnya di sini adalah
Kalau you all pergi ambil dekat Google, bukan saya kata Google, tempat you all Google tu adalah tempat platform yang tak sesuai. Ada juga yang sesuai. Ada juga yang sesuai. Tetapi kita kena tahu kelakar awak ni. Tu payahnya. Tak apalah kelakar-kelakar pun tak apalah. Kelakar awak kata barulah syok tak lah. Ada juga. Siapa nak tahu? 3 sebab. Okey, sebab pertama. Sebab kedua. Pasti lagi tahu. Saya nak you all kata jelas benda ni, tahu tak? You all kata bahan-bahan yang you all guna tu, mungkin sukatan bahan yang you all guna adalah tak tepat. Kena ingat tu. Yang pertama, sebab kenapa tak jadi adalah sukatan bahan yang you all guna tu adalah tak tepat. Tak tepat. Maksudnya di sini tak tepat lagu mana? Orang suruh buat lagu ni, dia kalut buat lagu ni. Orang suruh buat gini, buat gini. Pertama kali you all nak buat benda ni, you all kena pastikan, akak gini. Aduh lah. Boleh tanya kek viral, boleh tanya, tak ada masalah nak tanya, tak ada masalah. Saya ni kata nak tanya lagi lah. Syok tau dok benda tu, kata adalah masalah you all. Kalau benda tu tak ada, hamba je bermakna tak ada gapo something, tak ada gapo hok saya nak bual bicarakan. 10 ya, boleh ke kita ikut harga tu? Contoh maba cerita lah yang 7. Masalah lah ni kena kira dulu. Berapa pen pun tak ada ni. Nak tulis ni. Wait. 1 minute. Wait. Mana? Cuma ambil peso ke tak so? Rumah pun tak buka lagi. You all kena tahu. Orang kata you all jangan duduk orang kata nak kek viral RM10. Nak kalut kita pun nak jual RM10. Takutnya tak laku kita buat ni. Takutnya orang tak nak beli. Moga maaf viral RM10. You all kena tahu hok viral tu gapo kita buat. You all tengoklah viral tu. Adakah viral sepanjang tahun dia viral? No. Sekali tu je. Kalau say dia naik banyak mencunak-cunak, memang tidak diakui. Benda viral ni memang mencanak masa mulanya. Memanglah kita best mula-mula. Lepas tu kalau lama ke sela. Macamlah kek tornado viral juga. You all tengoklah ni. Bilangnya orang kata kuantiti yang dia buat, orang buat tu viral tu tak sama dah macam dengan sebelum ni masa mula-mula viral tu. Sebab itulah kalau apa saja yang you all buat, jangan pada viral. Kalau macam saya tak suka pada viral ni. Tahu tak? Kenapa tak buat bisnes macam viral tu? Barulah papa. Tahu tak? Okey, you all kena tahu. Hak viral tu, dia buat, dia dah ada target dia. Kita kena bermain dengan angka. Kenapa kek jadi naik sebelah? Sabar kak. Sabar. Kek dah jadi sebelah ni, ada jawapan dia. Sabar. Kita tulis dulu. Takutnya tu biasalah lo ni kepala otak ni dia kena. Kata kepala otak, you tengok saya ni bukan bercabai gini. Ada saja kepala otak. Kita tulis dulu. Pak tu lah gapo-gapo kita kena tulis. Aduh, pen dakwah. Boleh naik sebelah. Okey. Saya ada dah jawapan ni. Sabar dulu kak deh. You all kena tahu. Hak viral tu dia ada kata bermain dengan magic number, tahu tak? Magic number. Dia dah ada tetap dah. Satu hari dia nak berapa? Contohlah di sini. Saya nak tunjuk dekat you all deh. Gini cara dia. Gini orang buat. Tiba suara jadi kuat terus.
Nak ayat kuat sangat. Ha. Bermain dengan magic number. Magic number. Tahu tak magic number? Magic number. Lagu mana magic number ni? Okey, magic number ni contohlah sehari you all target lah satu hari you all nak dapatkan RM100. Contoh ni contoh. Contoh ni 100 je okay? Lepas tu kek saya tak naik cantik mendak. Sabar kak, sabar. Sabar dulu. Sabar dulu. Kita kata selesaikan masalah you all satu-satu. Sabar dulu. Sabar. Jangan duduk. Ni lah muka kita ni relax gini. Jangan ni. Santai-santai gini. Jangan. Kak ada lagi mana kak? Ha. Muka hari ni tak masak dah. Muka lagi makan luar dah. Ha. Lepas tu kita buat apa saja. Buat bisnes. Yang melibatkan bisnes. You all kena tahu magic number. Barulah kita tahu pulangan ataupun berapa yang kita kena untuk bulan ni. Contohlah untuk bulan ni kita nak kata 10,000. Contoh ni 10,000 yang pertama. Lagu mana nak pecahkan tembok? Lagu mana nak pecahkan? Adalah you all kena kata 10,000. Ya, kena main kalkulator pula. Oh, palulah. Tak inilah you nak downloadnya. Okey. 10,000. Kalau you all nak 10,000 yang pertama, you all nak main magic number, you all nak dapat 10,000 yang pertama, pastikan satu hari you all kena sebab kita 10,000 kita kena bagi 30 hari. Kau you all hidup sebulan berapa? Tempat you all tu sebulan berapa? Kalau macam saya, sebulan 30 lah. Stamina dia 30. So bila 30 hari, you all kena pastikan you all kena 10,000 bahagi dengan 30 hari. Bermakna satu hari you all kena sekurang-kurangnya you all kena jualan you all adalah RM333. RM333 satu hari. Pero so lagu mana nak buat untuk nak dapatkan RM333 ini adalah you all kena tahu. You all kena tahu, okey. Bisnes apa yang you all buat? Satu hari tu you all buat production you all. Berapa yang you all keluarkan? Contohlah, you all punya tu, produk you all adalah RM10. RM10 produk you all. Sebab itulah kenapa you all tengoklah KFC ataupun McDonald. Kenapa dia buat set combo? Dan kenapa saya hasilkan set combo ni? Kenapa? Ada sebab. Kenapa? Sebab apa? Sebab saya bermain dengan magic number. Saya bermain dengan magic number. Tak kira lah you all dropship ke, agent ke, stocky ke, apa saja. You all kena bermain dengan magic number. Kena bermain dengan magic number. Kalau you all tak bermain dengan magic number, memang tak apalah, padai lah satu. Ataupun padai lah dua. Padai lah orang buat viral. Kita pun kalut buat viral. You all kena tahu production berapa yang you all keluarkan satu-satu hari tu. Dan contohlah produk yang you all keluarkan adalah RM10. You all kena pastikan you all kena jual satu hari tak lain tak bukan adalah sekurang-kurangnya 35 biji. Sebab tadi saya kira okey you all nak 10,000 yang pertama adalah RM330 satu hari. Satu hari. So kita genapkanlah 350. Contohlah ni. Contoh orang kata. Ni kalau produk you all RM10. Produk you all RM10. So di sini pastikan you all kena keluarkan 35 biji satu hari. Untuk you all nak dapatkan RM350 satu hari. Sebab kita nak dapat magic number 10,000 satu bulan. Inilah yang saya buat, tahu tak? Ini yang saya buat. Dulu tak ada gini aku main kedai je. Rasa nak jual 10 butir. Kalau rasa nak jual 20 Rasa nak jual 50. Oh, sedap dah dapat sehari 300, sedap dah dapat 500. Tapi benda ni kita tak capai. Sebab itulah saya tak pecahkan tembok 10,000 pertama saya. Walaupun 4 tahun saya buat secara offline, walaupun saya pergi menjajah, tak pernah pecahkan tembok 10,000 pertama. Tak pernah.
So ini yang saya buat. Dan macam mana nak kira benda ni? You all kena kira berapa modal yang you all laburkan satu biji kek tu berapa. You all kena kira tepung berapa. Tepung gandum. Ni saya macam mana saya kira ni? Ni saya kira ni tepung gandum. Berapa tepung gandum yang keluarkan? Berapa gram? Berapa gram? Lagu mana cara nak kira? Adalah contohlah tepung gandum you all beli 1 kilo adalah ni contoh. You all boleh ikut follow hak ni je. Tak ada masalah. Saya dah halalkan benda ni. So you all ambil lah. Contohlah 1 kilo dalam RM2 setengah lah. Contohlah. RM2.5. In that case you all jumpa tepung gandum yang lebih murah, lebihlah banyak kata you all dapat kata sampingnya benda ni. Bukan kata mungkin letak gandum RM1.3 tak pakai letak RM1.3. You all kena letak kata yang paling maksimum. Ilmu yang bermahal. Terima kasih. Sebab itulah kita kena keluar kata suara kena clear, kena cari suara line okey. Faham tak ni? Faham tak ni? Saya nak you all faham benda ni. Saya nak you all buat tempat you all. Benda lagu ni, you all pergilah tanya member you all. Adakah dapat yang macam lagu ni? Ni saya belajar tahu tak? Saya belajar. Pegawai daripada Kementerian Pertanian yang turun padan sendiri. Daripada Putrajaya. Turun mari kapur saya ni. Saya pergi belajar. Saya ambil kursus benda ni. Mula-mula ni tak tengok kata dia orang tawarkan saya kursus bakery. Saya pun tak apalah, muka tak gaji masuk kursus bakery ni. Lepas tu dapatlah kursus bakery. Berapa ya tanya? Free je. Adik masuk free je. Seminggu. Saya pergilah. Bila kita pergi tu, benda something kata yang baru, kita dapat ilmu yang baru lah. Kita dapat kata okey, lagu mana cara bila kita hasilkan yang betul-betul kita nak CJ halal. CJ halal kita kena ada kata partition tahu tak? Kena ada tempat. Macam sebaiki saya tu luah gitu je. Memang tak boleh lah. Kalau nak dapat CJ halal tu memang tak boleh. Lagu tu prosedur yang lagu lain. Itu yang saya belajar. Sebab saya nak benda apa yang saya buat ni untuk berkembang. Bila mana kita nak hasilkan produk yang halal dan tayyibah, yang CJ halal, yang cok daripada jaking CJ halal tu, bukan senang-senang mek. Adik kakak bukan senang-senang. Bukan senang-senang tahu tak? Benda ni memerlukan ilmu, benda ni melalui proses-proses, benda ni kena masuk kelas khas untuk nak dapatkan CJ halal jaking ni. Sebab apa? Sebab kita nak bawa macam saya nak bawa benda ni masuk ke orang kata boleh tembusi pasaran overseas, luar negara, boleh masuk benda senang. Tahu tak senang? Ada lubang, orang kata lubang yang senang. Sebab kita ada CJ halal, jakim apa semua. Benda ni lah yang memperkukuhkan kita punya bisnes. Bukan kata homemade. Jangan sampai bila-bila padat dah. Kita kena fikir, walaupun kita homemade, kita kena fikir untuk apa akan jadi bisnes aku 5 tahun akan datang, 10 tahun akan datang, 15 tahun akan datang. Gitu dia. Faham? So di sini, tak habis lagi ni. Patut lain-lain you awak lagu ni jugalah. Tepung gandum ada sekilo. Sekilo RM2.5. You all gunalah, anda katalah tepung gandum yang you all guna tu lebih kurang dalam 250 gram. Ni kata anggaran lah saya tunjuk dekat you all. Okey, tadi saya kata 1 kilo RM2.5. Kita nak tahu kata berapa 100 gram berapa. So di sini you all, kalau you all benak pekabur dalam matematik ni, kena belajarlah benda ni. Kena ulang-ulang tahu tak? Ulang-ulang. Ulang gitu. Di sini 1 kilo RM2.5. Nak berapa gram? 100 gram berapa ya? Jaking akan turun padang. Yes. Nak guna ke jaking tu. Orang lekeh tahu tak? Pelekehkan kita. Kita macam saya ni. Saya fikir akan datang dah. Saya fikir. Okey. Gi balik Islam tu. Gi bahagian jaking tu. Orang
Pandai sini saya tahu dok. Sebab apa? Sebabnya dia buat bisnes berapa tahun dah? Ada dia cara bercakap tu. Memanglah aku ni homemade tapi aku nak untuk jangka masa panjang. Cara sebab orang pegawai tu bercakap biar profesional lah sikit. Jangan dok kecek. Walaupun kita ni seorang pegawai, kecek tu molek lah sikit. Ada-ada lah dok. Kecek ni mata. Patutlah ajaran tu anak-anak tu tak berapa nak betul. Bercakap tu. Ini orang kata testimoni. Yang apa yang saya dapat feedback. Yang orang kata saya sendiri merasa benda ni tahu dok. Saya pergi bercakap sendiri dengan pegawai JAKIM. Balik Islam tu. Tahu tak balik Islam tu? Kalau orang Kelantan dia tahulah balik Islam tu. Saya nak lagu mana, nak JAKIM, nak CJ halal ni. Tapi amat mengecewakan lah bila seorang pegawai bercakap dengan kita. Walaupun kita ni seorang yang homemade. Tapi bercakap tu biar dadak lah. Bercakap tu. Jangan nak gurau ajar lah. Gitu. Bercakap tu. Kita seorang pegawai walaupun you all kena kata tunjukkan value apa yang you all patut buat. Saya rasa dek, ginilah. Saya rasa awak kena buat lagu ni. Buat lagu ni lah, buat lagu ni. Ni kata tak tahulah. Mu ni pegawai ke apa dia? Kalau mu seorang pegawai, mu mestilah ilmu penuh di dada. Ilmu tu ada. Bagaimana nak bagi manfaat dekat orang. Mu seorang pegawai untuk mu nak mengesahkan benda ni. Apa yang kita buat ni biar ada CJ halal. Bila mu seorang pegawai, mu kena royak bagi tahu molek-molek lah detail. Molek. Bukan kata kita ni sebelum saya nak pergi sana, saya dah cek dah. Bukan kata aku ni tak bodoh nak pergi saja bodoh-bodoh gitu. No. Saya cek dah. Lepas tu bila saya kata, kena buat gini. Betul dah lah lagu tu. Aduh lah, ya buat apalah. Ya benar sangat mu. Tak sudah jadi pegawai lah. Ambil orang lain jadi pegawai. Kalau rasa nak kerja sedap, nak kerja ni, biar ilmu tu penuh di dada dulu. Biar ilmu tu ada dulu nak jadi pegawai ni. Barulah sedap nak kecek. Barulah bercakap tu secara profesional. Alah lah. Itu yang saya tak kata orang lain. Saya sendiri sebelum PKP baru ni, saya dah pergi dah. Saya pergi dah balik Islam, tahu tak? Pergi dah balik Islam. Pergi dah. Saya pergi dah faham apa semua tu lagu mana saya nak dapatkan CJ gini-gini. Disuruh pergi balik Islam. Gini. Kena ada kedai apa semua. Dah aku ni tak ada kedai. Mu tolonglah aku lagu mana aku nak jadi benda ni. Tolong tahu tak? Tolong Bumi Putera. Barulah ramai hak tak menganggur. Barulah kita boleh buka peluang pekerjaan dekat orang. You all tengok di luar sana. 1 juta ke yang menganggur. Ramai gila yang menganggur. Lepasan ijazah, lepasan diploma, lepasan SPM yang menganggur. Dan inilah kita sebagai orang kata yang buat secara kecil-kecil lah. Kita nak benda ni. Kita kata loring ngepek dah lah. Biar dengar pegawai tu. Biar kerti bahasa kata. Alah lah. Nak jadi pegawai sangat. Pegawai biar budi bahasa tu. Budi bahasa budaya kita. Cara bercakap tu kena berhemah. Cara bercakap tutur bahasa tu biar melambangkan kita ni seorang yang profesional. Saya ni dah habis orang dah saya jumpa Tan Sri, Datuk Sri, habis dah. Bukan kata kita ni walaupun homemade, saya pun berjumpa dengan Datuk Sri. PM dulu Najib tu, Datuk Sri Najib tu. Berapa banyak kali dah saya jumpa. Makan sekali, makan semeja sekali. Tahu tak? Gitu. Bukan saya nak jumpa, nak jumpa ya. Aduh lah. Gitu. Kita kena ada kata nak dapat CJ. You all walaupun you all buat kat rumah, you all kena fikir apa akan jadi bisnes aku 5 tahun akan datang, 10 tahun akan datang, 15 tahun akan datang.
Kena fikir. Walaupun you all seorang dropship, walaupun you all seorang agent, you all bukan business owner ataupun you all bukan founder, tetapi benda tu you all boleh kembangkan. Ni kan nak jadi founder belakang, nak buat produk diri, tapi ilmu tak ada. Modal tak ada. Gitu. Siapa nama pegawai tu? Alah, tak boleh lah. Tak boleh. Nama tu dirahsiakan. Tak boleh. Saya tahu. Ingat tak tahu ke? Berbalik kepada topik kita. Itu kata sandar supaya you all nampak benda ni, tahu tak? Saya nak you all apa yang macam mana saya buat, tahu tak benda ni. Bukan kata mari jatuh bulan jatuh ke riba, buka-buka pintu gak pakai bekal lah dia turun belakang, mari pegawai belakang. No, saya turun naik. Ingat senang itulah saya kata. Bukan senang nak senang, tapi sangat senang nak susah. So berbalik kepada topik kita. 1 kilo, you all kena tahu 1 kilo RM2.5 tepung gandum tadi. Tadi ingat tak? Tepung gandum tadi. Sekilo. RM2.5. So, you all kena tahu 100 gram dia tu berapa ringgit dia. So, macam mana buat adalah you all kena buat RM2.5. You all kena bahagikan 1,000. Sebab 1 kilo. Aduh lah. Kalau kalau you all masuk kelas pun, kalau cikgu je ni straight je, mestilah ngatuknya dia ni. Bilolah kakek tengok je. Ni kan rasa pemerta je sejam, padahal sejam dah saya live. Ni tengok ni berapa lama dah saya live. Dekat setengah jam dah saya live. So di sini you all nak tahu berapa yang modal yang you all keluarkan ni. Dengar di sini ni. RM2.5 you all kena bahagikan 1 kilo. 1 kilo bersamaan dengan 1,000 gram. Mari ni cikgu matematik nak ajar ni. Ni, mari. Cikgu matematik you all tu tak ada nak ajar. Mungkin dia berpindah ke. Saya nak ajar you all ni. 1 kilo 1,000 gram. So, macam mana kita nak tahu berapa gram, berapa modal yang kita patut keluarkan untuk gandum ni? RM2.5 you kena bahagi dengan 1 kilo. 1 kilo 1,000 kan. So you RM2.5 bahagi dengan 1,000. Tak tak? 1,000 bermakna adalah 0.0025. 0.0025 you kena darab dengan berapa gram yang you gunakan. Contohlah tak ingat dah tepung gandum duk nampak. Ikut dia lah. Dia tu buat kerja ke tak kerja ke, dia dapat gaji juga. Sebab itulah kata keberkatan tu. Mu seorang pegawai, mu kena didik anak bangsa mu. Orang mari tu bagi tahu lagu ni prosedur dia. Adik buat gapo? Gini. Okey, adik kena buat gini. Barulah nampak perkembangan dia. Bukan kata saya tak tahu waktu tak ada sangka baik dengan saya. Waktu fama apa semua. Kita pergi fama pula. Fama pula kata, waktu tak ada baik dengan saya. Fama saya packaging je. Saya gini je. Lagu mana tu? Lepas tu nak suruh membangun belaka. Nak bagi peluang pekerjaan. Inilah mu sebagai pegawai, mu sebagai orang yang bertanggungjawab, amanah ke kerja mu, amanah ke tugasan mu. Bagi apa yang mu tahu, bagi tahu. Bukan kata waris mu yang mu bagi salure. Mu bagi kata bantu betul-betul lah orang luar tak bagilah bantu Sedara-sedara je utama ke. Lepas tu sedara tak jual pun, ambil barang dijual tempat lain. Lagu mana tu? Jawablah musa esok tu. Esok jawablah akhirat tu. Gitu. Saya ni kata. Aduhlah, betul tu Dori, biar dia dengar. Ingat dia pegawai layar gitu. Biasanya pegawai kat mana-mana bahagia pun memang berlagak macam tu kalau layar orang. Sabar je Noris.
Saya dah sabar dah. Kalau saya tak sabar ke, besar kecil ya apa. Gitu. Aku iyalah. Pergilah dia nya. So di sini contohlah saya menggunakan ganda ni 500 gram lah, setengah kilo lah saya buat. Sini. Kalau ikut you all lah. Ikut you all. Tempat you all pun gitu juga. Sama lah kita. Bukan tempat saya je gitu. Ikut you lah. Okey. So di sini 0.025 darab dengan 500 gram. Kita guna 500 gram. Okey, darab 500 gram. Okey, bermakna di sini you all nampak tak di sini? Nampak ni? Modal yang kita keluarkan adalah RM1.25. Penjelasan molek gitu. Bola. Tutuplah kihok tu nya. Ni kita nak belajar ni pula ni. RM1.25. So inilah modal yang kita keluarkan, RM1.25. Lepas tu bahan-bahan lain pun sama lagi ni juga step dia. Sama juga. Saya ni nak bincangkan topik dia hak lain ni. Hari ni saya nak bincangkan 3 sebab kenapa. You all nak lebih detail, you all tengok balik saya punya kaklik yang minggu lepas. Tak ingat dah hari apa. You all boleh tengok balik saya punya live video tu. Saya dah kata dah subscribe dah. You all jangan lupa subscribe lah saya punya tu dekat YouTube. Gitu. Okey. Kenapa? 3 sebab kenapa kek kita jadi tak naik adalah sebab yang pertama. Macam saya kata tadi, sukatan yang you all guna tu adalah sukatan yang tak tepat. Sukatan yang tak tepat. Sebab itulah you all kena pastikan you all ambil bahan. You all ambil lagu mana, resepi tu ambil di tempat yang betul. Resepi tu biar resepi yang you all tengok. Dia ni ramai orang buat ni. Testimoni banyaknya buat tu jadi. Aku nak buat kek go ni. Tengok feedback dia. Orang buat jadi. Gitu. Bukan kata mu nak ambil benda yang free. Lepas tu mu nak benda tu perfect semua. No lah, orang tak bagilah. Orang mungkin you all kena takut tambah ke benda tu. Kena takut tambah lebih lah sikit gitu. Kena tak ni you all ambil resepi yang ada result. Barulah sukatan kita sukatan yang tepat. Barulah kek yang kita buat tu menjadi. Setiap hari lah berapa nori tak nak ketinggalan tengok nari. Tengok tu lah. Gitu. Saya live setiap hari 9.30 pagi. 9.30 pagi. So jangan lupa lah kata follow saya punya page. Lepas tu atas dia tu klik see first. Nanti sebarang notification akan keluar. So setiap kali saya buat live you all orang yang terawal yang tengok live tu. So tak ketinggalan lah. Gitu. Sebab kalau you all ketinggalan, you all nak dapat info daripada mana, sumber yang mana. Saya takut you all ketinggalan. Takutnya you all ambil info yang salah, you all buat lambat. Proses dia tu lambat sentiasa follow. Saya tahu dah Kak Hafizah ni memang follow saya tahu. Ingat nama. Saya tahu you all yang komen-komen nama ni setiap hari you all sentiasa follow support saya. Terima kasih banyak-banyak. Gitu. Okay. So sukatan tu you all kena ambil daripada sumber yang betul. Ambil daripada orang yang ada buat result dah benda ni. Barulah sukatan yang tepat. Memang follow. Thank you Kak. Tak apalah tak kali buat live kata hidung. Kalau tak buat live duduk apa. Ya Allah lah. Kata ni. Aduh. Barulah sukatan yang tepat. Barulah kita follow dia. Barulah kita ambil resepi dia. Resepi yang betul. Lepas tu bila kita ambil resepi yang betul, kita buat pun cara yang betul.
Sebab kita tengok dah orang yang buat tu daripada resepi tu ada result. Dia buat jadi. Saya daripada zero. Saya daripada hok tak reti ke sekarang buat kek ni dah pandai buat kek. Kek saya jadi gebu. Kek saya masuk dengan comel, dengan sekata molek. Kek saya dah sedap molek. Suami saya puji, anak-anak saya puji. Suami saya suruh buat lagi. Suami saya kata kena tiap kali balik daripada office ada high tea. Ada. Minum petang. Selama 20 tahun nikah tak pernah ada high tea ni. Minum petang tak ada. Tiba masa ada something yang kita buat ataupun something yang menyedapkan dia rasa makan tu sedap. Yang esok buat pula lah item tu. Sekala pukul 5.30 tak sampai lagi rumah. Nak sebelum balik tu kita minum air kopi dulu. Ni gaduh balik dah. Sebab apa? Sebab ada minum petang ni. Gitu. Barulah you kena tengok daripada minum petang ni lah merapatkan ukhuwah keluarga. Kita dengan suami kita, kita dengan anak-anak kita, dengan family kita. Gitu. Memanglah orang tak nampak. Tak ada gapo lah. Tapi kalau makan, orang kata makan berjemaah ni, dia merapatkan tahu dah. Waktu mungkin kita lama dah tak jumpa dia. Bila kita duduk dalam satu meja ni, banyaklah topik. Topik. Dia dah. Gitu. Anak pelik macam mana ibu faham logat Noris. Anak akak pun lepas ni pandai logat saya. Tak keli tengok. Lepas ni tak say dah. Sebelum ni tak nak lah. Tak nak ibu. Lepas pada tu tengoklah saya sama. Tak say ibu, tak say. Mana anak aku ni? Dengan mana? Mesti Noris ni. Aduh. Tengok tu. Nak salah Noris kau berapa Noris nak lunch? Sabar juga. Mesti lagi saya lunch lah. Sabar. Cikgu matematik hari ni. Bagus ilmu ni. Rugi siapa tak join. Cikgu matematik. Sejak belajar buat kek dengan Noris, akak dah lama tak beli kek kat kedai. Jimat duit. Tengok. Bila you all hasilkan benda yang menghappykan diri kita, kita buat kek jadi. Tambah pula, kalau orang ni kita manusia ni tak payah lagi dah. Bila mana kita buat ni, tambah-tambah suami, tambah-tambah anak. Sedapnya beli kedai kau kita. Kalau kita ni buat pagi, daripada pagi sampai ke petang buat ni, tiba-tiba anak balik sekolah, pok balik kerja, royaknya kek kita buat ni, beli kedah. Nak marah dah tu Nak marah dah tu. Beli buat bila masa ibu buatnya. Selama ni buat tak jadi je kakak je. Lepas kau dendek pun dendek tak nak terima, pekau balik. Itu balik, melantung balik. Nak royaknya. Tapi bila kata pujian ni manusia ni tak lari dah. Pujian dia kata gebah hidung-hidung. Gitulah kalau orang Kelantan royak ni. Gebah hidung-hidung. Nak kan dia pujian tu. Pujian ni menjadikan kita ni bersemangat nak buat. Energi kita lain bila mendapat pujian. Tambah-tambah orang yang terdekat dengan kita. Gitu. Manusia ni tak lari dah. Itu normal kata. Normal. Manusia ni bila dapat pujian lagi semangat. Tapi balik kita kaya tak payah buat lah. Buat kek tak jadi je. Batu piti je. Modal habis gitu je. Dah modal duit. Gitu lah kan. Nak hayatnya. Bila orang buat orang kata gitu gak, kita pun jadi tak semangat lah nak buat. Kita pun jadi tak semangat nak buat. Tahu tak? Sebab itulah semangat tu tak ada. Sebabnya orang kata tak payah dah buat lah. Buat pun tangan kerah dah. Tangan tak boleh nak. Memang buat pun tak jadi. Itu mitos. You all tak sudah dengar lah. Sebab apa? Sebab kita dah macam terpengaruh dengan dia. Lepas tu dah jala juga gapo. Apa yang dia rayak tu rasa macam selari je. Sedangkan lagi kita buat. Kita mungkin kita akan dapat hasilkan yang terbaik. Gitu.
Kawan Nori cakap tapi terselit ilmu kat situ. Cuma ada hati, bukan Haiti. Aduh. Minum petai weh. Minum petai ni bukan semua orang ada. Setiap masa bukan. Saya duduk KL dulu. Pagi petai tak ada nak Haiti. Haiti pakai duduk dalam kat office je. Haiti orang kata minum petai pada duduk dalam kereta je. Dah. Tapi bila mana kita ada something yang orang kata nak merapatkan ukhuwah tu, benda tu, kita jadi cepat-cepat nak balik. Kita rasa macam ada something yang boleh menceriakan kehidupan kita. Gitu. Baru saya tahu kira hari ni. Selama ni tak tahu. Tengok tu lah. Tengok tu. Betul tu. Anak pun terkejut. Akak dah pandai buat kek. Dia orang ingat akak beli. Tengok tu. Tu kek yang biasa-biasa. Kalau tambah dengan buttercream. Kalau tambah dengan cheese. Tambah dengan fresh cream. Tambah dengan kata buat kek pula. Kita nak combine pula. Kek vanilla tambah dengan red velvet pula. Satu kek rasa dua berbeza. Kita tengoklah kedai ada tak. Perisa yang berlainan combine satu kek. Tak ada juga kedai. Melainkan diri kita je buatnya. Macam yang you all tengok saya punya anniversary Norris yang baru ni ke. Satu bulan 4 baru ni saya buat kek tu 3 layer kek. 3 perisa dalam satu kek. You all pergi tengok kedai ada ke? Tak ada, mampu tak ada. Sebab apa saya buat lagu tu? Sebabnya saya dah dapatkan cara nak buat dengan cara yang betul, sukatan yang betul. Bila sukatan yang betul, kita buat pun jadilah. Itu yang pertama. Orang kata tak ada cikgu-cikgu ni explain jauh gini melalui gini, tahu tak? Siapa nak tahu sebab yang kedua kenapa kek tak jadi? Siapa nak tahu sebab gapo kek tak jadi, buat tak jadi. Siapa nak jawab? Kat komen tu. Aduh. Kita main game ni lah pula. Pujian tu satu anugerah. Nak dapat pujian ni bukan senang, tahu tak? Tapi bila kata pujian ni, bila kita puji. Lagilah sedap. Gitu. Lagi orang macam kita, macam nak masuk lah juga. Masuk sedapnya masak hari ni. Esok mesti confirm nak masak pula. Gitu. Macam mak saya yang masak sedap dah. Setiap hari. Terbaik. Nori ada tengok ke kek-kek yang saya up dalam grup tu? Ada, tak ada masalah pula. Saya tengok. You jangan bimbang lah kalau tak komen ke. Orang kata saya ada you nak dapat puji. Tengok tu lah. Saya kalau orang kata you masuk dalam grup tu, jadi orang kata orang lain pun pembakar semangat dalam grup tu. Nak buat. Pembakar kek macam mana yang sesuai untuk yang baru nak belajar. Sabar kak. Sabar. Nak oyak ni. Berapa minit dah? So kata satu sebab. Dah dekat sejak dah. Ni 3 sebab. Kalau 15 sebab tak tahulah. Habis pukul berapa. Nak rayaknya, saya ni jenis suka explain supaya you all nampak benda ni. Bukan kata sama satu gitu, nombor 2 gitu, nombor 3 gitu. Ikut mulah jadi ke tak, ikut mulah. Saya tak say lagu tu. Saya nak you all masuk saya punya live saya, you all follow saya punya page. Biar ada something yang you all belajar. Biar ada kata kata yang baru. Ada info yang baru, ilmu yang baru yang you all belajar daripada page saya. Saya tak nak page saya tu sendu, sebab itulah apa saja saya share. Itulah value yang saya ketengahkan. Gitu. Biasakan Nori hok sedap dengar je deh. Belalah Nori. Ya betul tu Nori. Semua praktis nampak hasil. Buttercream saya tak berapa pandai buat. Saya nak tahu. Kadang-kadang orang ni nak tegur main direct je Nori. Tu hok jadi down. Bila orang puji ni semangat sikit. Ya dah. Bukan kata orang lain lah. Anak kita, suami kita, hok tu cukup dah. Hak tu cukup dah yang mengembangkan kita punya hidung kita ni kembali pagi sampai petang. Kan dah puji tu, dapat puji sama.
Alhamdulillah akak pun dapat buat jualan kek coklat setelah mengikut live Noris. Oh, nak tahu sebab kedua kek tak jadi. Nak tahulah sebab apa Noris weh. Saya nak tahu. Saya ada kadang-kadang buat jadi batak jam down, tapi buat pula lah siapa puas hati. Okey. Yang kedua, sebab apa kek kita buat tak jadi? Buat tak jadi adalah sebab jangan you salahkan mixer. Mixer tu betul. Cara you putar itu yang salah. Cara you penerangan Noris bagi jelas. Cara you putar. Itu sebab yang kedua. Cara putar. Cara putar salah. Tahu tak cara putar salah? Contohlah you kena tahu. Majering ataupun butter dikombine sekalikan dengan betul banyak sangat belajar pagi-pagi. Semangat Noris. Suka dengan Noris kecek. Nak tahu Noris salah tak jadi aku. Maaf je Noris, tak apa, tak ada masalah. Orang kata salah cara you putar yang menjadikan you punya kek tak jadi. Cara putar tu, tahu tak? Cara putar salah. Maksudnya di sini cara putar salah adalah orang suruh putar speed yang medium. Pergi putar speed yang high speed. Salah dah tu. Bila salah tu, dia punya tekstur kek, dia tak akan jadi smooth. Dia tak akan jadi. Dia akan jadi bila mana you buat medium. You buat, orang suruh buat medium, you buat paling laju, speed. Akan jadikan tekstur kita jadi berketul-ketul. Tak berketul-ketul. Tak percaya, boleh buat. Tak ada masalah. You jangan percaya saya. You just buat je. Saya tak suruh you percaya saya. Jangan sesekali percaya saya, tapi buat je. Buat je. Kata hidung lah. Apa Salah macam mana saya nak masuk dalam grup ni? Grup geria tu. Grup geria tu. Noris boleh ajar buat royal icing. Saya dah ajar dah dalam grup saya punya Noris Ekonomi. Noris Ekonomi. Sungguh Noris, suami saya beli siap dah bagi suruh buat kek marble. Suka sangat dia dengan anak-anak kek marble tu. Suami siap beli. Tak tahu nak kata lah macam saya. Moga suami saya betul lah. Moga dia nak pakai kek ke tu. Okey, buat pakai kek ke ni. Saya dah tahu dah. Tahu dah. So suami pergi beli. Nak rayaknya dia nampak apa yang kita buat tu sedap mulut dia. Sedap. Gapo dah. Memang kata menyelerakan. Selera dia makan tu. Gitu. Tahu tak? Nak dapat selera orang ni. Orang makan ni. Ingat senang kah? Kalau orang tua ni memanglah dia nipu. You bagi kau budak umur setahun. Bagi budak setahun boleh makan dah. Setahun boleh makan dah balik. Budak setahun boleh makan dah. Makan dah. Bagi terang bagi kau budak umur hak kecil tu. Lagu mana? Kalau tak sedap, terang bagi hak tak sedap. Jangan bagi hak sedap lah. Sedap tu memanglah you nak makan pun habis. Terang bagi hak tak sedap. Mampu you tak makan. Tak cik dah ibu. Tak cik dah. Tak nak dah, tak sih. Bapa pula tak sih. Tak sedap dia kata. Budak ni tak tipu. Tak reti nipu. So, cara dia nak bagi kek kita ni jadi adalah tu kena betul. Pastikan you kena tahu kek yang you buat tu cara putar lagu mana. Sebab itulah kita kena tengok ataupun berguru ataupun cari ilmu dengan orang yang betul dan ada result. Mungkin tengok dekat Google, ada kok dia kata putar speed yang medium. Ada kok. Ada dia kata okey putar. Dia tak speed tu speed medium ko speed low speed ko high speed ko tak ada. Dia kata putar saja. Putar saja. Dia tak kata putar dengan kelajuan yang dengan speed yang medium, dengan speed yang sederhana. Dengan speed yang paling laju. Adakah?
Tak ada punya. Kata hidung tu makan busy banyak kot. Aduh lah, saya patel lah ni, tak boleh makan seafood ni. Tak boleh makan. Tak boleh makan. Tak boleh. So, benda lama dah lah seafood ni tak makan lah. Air ikan gitu je lah makannya. So, orang kata, you all kena pastikan cara putar yang betul. Kalau you all salah putar, tak jadilah tekstur kek kita. Mungkin akan jadi berair. Mungkin akan jadi, orang kata berketul-ketul. Mungkin, orang kata nampak adunan comel molek, tapi dalam dia tu, ada lagi ketul-ketul gula kasta. Rasa lagi. Ataupun rasa lagi, dia punya, apa dah? Gula icing kau gapo kau. Makan budu banyak tu kata hidung. Lama dah tak pakai budu. So, itulah you all kena tahu. Yang kedua. Yang ketiga, siapa nak tahu? Yang ketiga, sebab apa kek kita ni buat sentiasa tak jadi. Buat gotu tak jadi. Buat pula tak jadi. Ini sebab tiga ni yang basic ni, yang you all patut tahu dan wajib tahu. Hot step lah, yang ada lagi. Cuma ini 3 sebab yang utama. 3 sebab utama kenapa kek kita ni asyik buat tak jadi. Buat tak jadi. Assalamualaikum Nari. Waalaikumsalam. Senyum je dengar. Semalam cakap dengan anak nak pergi kedai bakery. Lepas tu anak cakap, oh yelah mama kan dah pandai buat kek. Wow, suami bawa pergi kedai. Siap cakap ambil je bahan yang nak guna. Oh, tambah-tambah dia pula bagi. Ambil yang RM50. Belilah gapo pun. Abang rasa ni nak makan hari ni. Aduh, dia pula rakyat kita. Abang rasa nak makan kek span lah hari ni. Aduh. Belilah. Kita beli untuk seminggu lalu sini. Tulis lalu. Siap dia tulis lalu list. Okey. 1 nak makan kek span. Nombor 2 nak kek coklat. 3 nak kek carrot. 4 red velvet. Aduh. Dia pula tulis list. Nak buat minum petang ni. Luar gana moga kita ni dah pandai dah. Kita ni dah pro dah. Kita ni dah tahu dah cara hak betul nak buat kek ni. Biar mana jadi sedap. Biar mana jadi moist molek. Biar mana jadi tok batak. Biar mana kek kita ni walaupun duduk di luar, tapi dia stay lembut molek. Bukan kata buat keluar oven saja lembut, tapi sejuk jadi keras kekeng. Kita share lagu tu. Kita nak biar kek kita ni, biarlah orang kata stay dia lembut lagi. Tak say biar orang kata letak keluar dalam oven je lembut, tapi letak kat luar keras. Tak say gitu. Tak. Itu yang you all kena tahu yang kedua. Yang ketiga, sebab apa kek kita ni asyik buat tak jadi. Siapa nak tahu nombor 3 ni? 3. Siapa nak tahu nombor 3? Kenapa buat asyik tak jadi? Buat tak jadi. Nampak kekelasan di situ setiap Ahad sharingnya. Thank you so much. Sekarang birthday kata hidung weh. Sekarang birthday anak tak lagi beli kek. Kak buat sendiri. Kek coklat Indah je pun dah pandai. Okey, tadi ada kata-kata. Kenapa, muji saya tulis, tidak teringat. Okey, kenapa kek jadi naik sebelah? Kenapa kek tu jadi naik sebelah? Sebab itulah kita kena tahu cara putar ni. Lepas tu, sebelum kita nak masukkan benda ni di dalam oven, pastikan you all, contohlah ni you all punya loyang, you all kena retak-retak dulu. Bukan kata awak masuk adunan kita, comel dah ni, pakai masuk pakai beres lalulah masuk dalam oven. Lepas tu lah kek kita ni jadi sengit sebelah, naik sebelah. Dah pastikan you all kena letak. Ni nombor 3 lah. Nanti sabar dulu. Kak, kenapa kek saya mendak? Cara putar ni salah. Cara putar ni. Sebab itulah you all kena tahu.
cara putar ni adakah nak menggunakan speed nombor 1 ke, nombor 2 ke, nombor 3 ke, high speed ke, medium speed ke, low speed? Yang mana? You kena tahu benda tu. Dan teknik benda tu, kalau contohlah you nak buat, ni contoh saya nak bagi ni. Contohlah you nak buat kek coklat moist. Okey, kek coklat moist. Permulaan bila mana you nak buat putar dia adalah menggunakan telur dengan gula. Bila nak guna telur dengan gula, dia kata ni benda ni tak melibatkan butter, tak melibatkan margarin. So bila mana kita nak melibatkan butter pula dah. Telur dan gula, you all kena buat yang paling laju, speed yang paling laju. Sebab apa? Sebab kita nak biar benda ni pukul dia dengan sekata molek. Kalau kita buat speed medium, dia tak naik dengan sekata, dia tak naik dengan kembang, biar dia jadi putih gitu. Gitu. You all kena tahu benda ni, barulah you all dapat hasilkan kek yang tak mendak. Gitu. Okey, nombor 3, sebab apa kek kita buat tak jadi? You all, sebab itulah saya kata, you all bila mana you all beli oven, jatuh cinta dengan oven. Bukan kata jatuh cinta dengan tok lelaki kita saja, tapi jatuh cinta juga dengan oven. Tak? Bercinta dengan oven. Lagu mana nak bercinta dengan oven? Sebelum you all nak start, you all nak baking cake ni, ataupun baking roti, pizza ke, donut ke, it's up to you lah. Something like that lah. Pastikan you all kena buka dulu. Buka dulu oven kita ni. Jangan duk gaduh pergi baking dulu kek. Jangan duk gaduh baking dulu kek. Nik Nori kata cara putar. Macam mana kita nak tahu cara putar? Kena tahulah. Kek itu yang melibatkan apa? Macam yang tadi, kata coklat moist, nak buat kek coklat. Bila mana nak coklat moist, permulaan step dia adalah putar telur dan gula kastar. Bila melibatkan, ini sipir dia, you kena ingat ni, sipir dia. Bila melibatkan telur dan gula kastar, pastikan putar speed yang paling laju, high speed. Itu yang you kena tahu. Yang itu. Ni sipir dia ni, tak nak tukar kapal dah. Ni sipir dia, you kena tahu ni. Sipir, putu lain ni pula. Putus pula dah. Mata. Aloh lah. Kita ni orang kata bersuatu. Lah, sekejap keluar dulu. Nanti masuk balik. Okey tak saya punya live ni? Okey ke tak? Rasa apa dia lama sangat dah mulai ni. Aduh lah. Ginilah cabaran dia punya buat live. Cabaran dia ginilah. Buat live ni. Aduh, megoh jadi dah aku. Okey. You all kena tahu sipir dia. Okey. You all jangan lupa share saya punya live ni. Jangan lupa share. Itu apa saya sekat live ni. Saya okey dah. Sak bimbing. Sabar Kak. Sabar akak. Tarik nafas dulu. Gitu. Tarik nafas lagi. Hembus slow. Okey. So, you all kena tahu, you akak keluar balik lepas tu masuk balik. Keluar balik lepas tu masuk balik. Okey. So, okey je tapi putu-putu. Aluh lah, lemah aku lah. Sabar. Putu-putu akak keluar balik lepas tu masuk balik saya punya live. Gitu. Okey. Noris gege. Kalau masuk semua bahan untuk kek marble kecuali butter, nak pakai speed medium atau high speed. Sabar lu. Ni gini. Ni sipir dia ni. Ingat sipir dia. Okey. Bila mana melibatkan telur dan gula, you all kena buat high speed. Itu sipir dia. Yang kedua, bila mana you all gunakan butter ataupun marble pula. Kak ni nak buat kek marble. Okey.
melibatkan butter ataupun margarin, pastikan kata campuran butter, margarin ataupun gula custard, pastikan you all buat speed medium. Speed medium itu yang you all kena pastikan buat. Tahu dah. Sama lah juga you all nak buat cotton cheese ke ataupun you all nak buat Hokkaido ke. Okey, jelas sangat Saudara Nori. Jangan lupa share saya punya live. Tu yang penting. Jangan lupa share. Jangan duduk kita ni tamak nak ilmu saja. Share lah kat orang lain juga. Orang lain pun nak ilmu ni juga. Ilmu ni saya bagi ilmu free. Tak ada masalah. Ambil lah. Kalau putar telur dengan gula, mesti kena speed laju. Sifit untuk cara putar. Kalau gula dengan margarin adik Nori, putar speed apa? Medium kak. Medium. Apa ni kita ajak? Margarin kita ajak belakang lah. Margarin atau butter. Boleh belakang. Margarin atau butter. Dua-dua tu boleh. Pedok. You all kena buat, pastikan speed yang medium. Speed medium. Dan pastikan you all nak buat, contohlah you all nak asinkan putih telur dan kuning telur. Putih telur tu you all campur dengan gula custard. Pastikan you all putar dengan high speed juga. Sama juga. High speed juga. Itu sipir dia tak akan berubah sampai bila-bila. Tak akan berubah. Ni you all pergi cari kat Google, tak ada ni. Sak bimbel tak ada benda ni. Tak ada. Gitu. Nori, oven jenama apa yang senang nak guna untuk orang yang baru pertama kali nak buat biskut? Oven. Dia sebenarnya, dia pada you all punya bajet. Pada bajet. Bajet tu bajet banyak mana. Kalau bajet lebih, pakailah yang high quality. Contohnya The Kitchen ke. Kata yang Zanussi ke. Kalau yang you all nak macam saya pakai milak tak adalah mahal sangat. Dalam 700 gitu je. Milak okey. Tak ada masalah. Milak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, gula dengan butter putar speed media jelas tak? Terima kasih adik Nori. Sama-sama. Tu tengok tu. Lepas habislah saya. Tak boleh ni. Apa tak boleh jadi ni. Aku kena pergi cari bebek ni nak buat ni. Aduh lah. Assalamualaikum. Saya nak tanya medium tu nombor berapa? Medium tu sudah. Medium dulu kan kita belajar. Tak tahulah sayanya. Belajar kedok kata Mac. Dia kan ada mode medium tu kan. Mode gana, medium gana. Medium ni tengah-tengah. Sama ada gini. You all punya mixer you all tu speed berapa? Ada speed berapa? Kalau speed tu ada speed 3, bermakna speed nombor 2. You kan duduk tengah-tengah. Kalau speed 5, you all try dulu. Speed 2 tu laju ke duk? Kalau slow buat speed 3. 2 ataupun 3. Itu yang medium. Gitu. Saya guna hand mixer sama je kak. Hand mixer pun gitu juga. Cuma kat hand mixer ni kita yang kena kontrol benda tu. So bila kita kontrol, contohlah kita buat high speed, kita kan boleh kontrol benda tu. Kalau macam mixer biasa dia tak boleh kontrol. Dia tak boleh sebab kita letak gitu je, lepas tu putar je. Sebab tu lah kita guna speed tu. Kalau yang hand mixer tu, you all try dulu buat slow dulu. Kalau buat laju nanti takutnya tu keluar ni, tahu tak? Terpelanting habis benda-benda dalam tu. Sebab laju sangat. Buat dulu slow dulu. Mula-mula buat speed 1 dulu. Buat dulu biar sekata molek. Baru tukar speed nombor 3 dulu. Ataupun speed nombor 4 dulu. Gitu. Putar. Sampailah dia betul-betul kembang. Kalau selagi dia tak kembang, selagi tu lah buat lagi sampai dia kembang. Ingat sampai kembang. Kembang ni lagu mana pula? Kembang ni biar kata napuk putih pedo. Hak kata butter tu, okey butter ke warna kuning. Biar dia jadi kata putih. Saya guna KitchenAid speed net, okey ke? Saya guna KitchenAid speed net, okey ke? Terahlah saya sebab tak ada KitchenAid. You all kena try. Benda ni kena try. Kalau anda katalah you all punya kata speed tu, net tu laju dan sedang molek, okey, tak ada masalah.
Tetapi kalau terlampau laju sangat, benda kita yang kita buat sukatai kita tu tak adalah banyak sangat. So kita kurangkanlah benda tu, mungkin speed 5 ataupun 4. Sebab kita buat adunan kita tak banyak. Melainkan kalau you all nak buat speed ni, tapi adunan yang kita buat tu banyak. So bila banyak, kita kena buat lebih lah sikit. Sebab kalau kita buat speed 4-5, dia tak dapat nak menampung apa yang kita buat adunan kita tu. Sebab adunan kita tu banyak. Gitu. Orang kata kena benda ni, kena pandai-pandai. Kalau tak pandai, gitulah. Itulah you kena buat nombor 3 tadi. Orang kata nombor 3, okey faham. Nombor 3 adalah oven you all tu. Oven bukan kata oven hok ni molek, oven tu tak molek. Oven ni banyak jenis. Oven ni orang kata banyak brand. Mana-mana pun boleh, tak ada masalah. Yang penting cara penggunaan oven kita. Oven kita, you all kena pastikan bila mana you all dah siap dah, pandai dah, sukatai betul dah. Cara kita putar pun betul dah. Yang ketiga, oven kita ni, pastikan bila mana you all letak di dalam oven tu, pastikan you all kena letak center. Andai kata you all punya loyal you all tu ada hak tu saja, melainkan oven you all tu besar, you all boleh buat luar oven loyal. Tetapi kalau you all nak bakar kek, loyal guna satu je. Pastikan loyal kita tu duduk di tengah-tengah. Duduk di tengah-tengah dalam oven kita. Duduk di tengah-tengah. Jangan duduk tepi, jangan duduk duduk tengah-tengah. Bagi biar center. Bagi duduk tengah-tengah. Okey. Mari tengok dah. Baru tahu orang selama ni ikut putar aja. Orang ada. Sampai gebu kau. Sampai gebu sampai you kena tengok juga jenis apa yang you buat tu. Jenis kek apa yang you buat. Sampai dia putih, tak sampai putih. Sampai dia tu, orang kata you kena cuek sikit dengan tangan tu, terah dulu. Main gini ni, sama ada butter, kita campur butter dengan gula tu, dia hancur ke dok gula kita tu. Takut nanti dia jadi berketul-ketul. Kita rasa lagi gula dalam dia tu. Bila jadi rasa, takut nanti kek kita tu, dia gula kastar kita tu, gula kastar dalam kita putar tu, dia tak pecah, tak? Dia tak pecah molekul-molekul dia. Aduh, nak belajar sains pula ni. Saat ni matematik sains pula. Molekul-molekul dia tu tak pecah. Bila tak pecah, takut nanti kita masukkan dalam oven kita, dia akan menyerap, nanti takutnya dia jadi cair. Bila jadi cair, takut kek kita ni jadi batak. Jadi berair. Patutlah kadang-kadang jadi, kadang-kadang tak jadi. Silap step rupanya. Patut nak gaduh dengan nak kek. Sabar dulu, tahu 3 step ni dulu, 3 sebab ni dulu. Barulah kita tahu next level. Gitu. Kalau dapur ada oven boleh ke buat, sebab apinya bawah saja. Oven dapur ada oven. Dia kena api atas bawah. Kek ni kena api atas bawah. Melainkan kalau you all nak biskut, tak ada masalah. Biskut lain. You all jangan nak samakan dengan biskut dengan kek. Sebab kek ni kek ni sebab dia tebal. Tinggi. So bila tinggi, dia kena pastikan api atas bawah. Bila api atas bawah, dia akan masuk dengan sekata lah. Kalau kita letak cara molek. Tetapi kalau oven yang kita guna tu api bawah saja, you fikir logik lah. Lagu mana atas dia tu nak balik? Kau nak gana tu. Kalau api saja panas bawah je, tak jadi. Saya terada. Kek yang saya buat tu, hari tu oven saya panas bawah saja, atas tak panas. Saya pun terah. Masuk bawah je, atas tak masuk.
dia kena api, pastikan api atas bawah. Oven kita tu pastikan api atas bawah. Ha. Lah aku ni air tak ada. Oh, selama ni bakar kek boh dalam oven tolak sampai belakang. Patutlah belah belakang cepat gelap. Sebab itulah saya kata, bila mana kalau bulat tak ada masalah. Kalau empat segi, sebab empat segi ni dia lebar sikit ke. Bila empat segi ni, bila kita masuk dia gini, bila kita masuk dia dalam selai dalam 20 minit ataupun 30 minit gitulah, lebih kurang ke. You all kena buka you all punya oven, you all kena pusing dia. Tak pusing. Barulah kek kita ni pusing dia gini daripada hak gini. Daripada hak gini. Hak gini jadi gini. Jadi gini. Tak kena pusing dia. Kalau hak bulat tu tak ada masalah. Ha, hak empat segi ni masalah lah ni. Empat segi ni. Ha, gitu. Kalau awak nak senang, baik awak bulat lah senang. Nak iyah pun senang. Kalau empat segi, payahlah sikit nak iyah. Ha, royak dah. Ha, tapi dia pula dah. Bak kek ni memang kesukaan saya. Buat kek tak berapa menjadi. Macam kat kedai. Nanti saya nak WhatsApp PS sendiri. Nak tahu lebih lanjut. Buat kek atau biskut. Apa masalah kalau kita buat kek atas dia gebu. Bawahnya ada batak sikit. Ni sebab gini lah. Pedok. Sebab masa kita putar ni, cara kita putar tu salah. Cara kita putar tu salah. Kita putar tak betul. Tak betul. Cara putar salah. Lepas tu, molekul-molekul gula kastar kita. Kita guna gula kastar deh. Nak buat kek ni guna gula kastar. Not gula icing. Gula kastar. Ada gula kastar. You all nak buat biskut lain. Nak buat kek ni pastikan you all guna gula kastar. Bukan gula wak kucai air kopi tu bukan. Ha, pakai gula kastar. Tak gula kastar. Ha, gitu. Pastikan dia punya berketul-ketul tu gula tu. Kata molekul-molekul dia tu kena pecah biar dia kita kata terahlah dulu, ambil cuai sikit, terah dulu. Dia pecah ke tak kita punya gula kastar tu. Kalau tak pecah, you kena putar lagi. Main dengan spatula lagi. Kena kacau dengan spatula dalam dia tu. Barulah kita punya adunan kita tu tak batak. Ingat si Pinori, kena rajin skru video Nori. Semua ada di situ. Ha. Lawak lah tadi Mek lepas tu saing pula. Ada belakang kata. Cikgu boleh belakang. Mek saing boleh belakang. Ha. Sarah kaifah haluka. Ha, Nabi Khair. Tahu kata. Sikit tu tahulah. Ingat-ingat dululah. Ha, kalau kek yang gunakan pengukuh sama nolak sis. Pengukuh pula. Okey, ngukuh. Ngukuh ni you all kena pastikan biar dia ni mendidih. Air dia tu didih. Didih. Jangan duk hawa-hawa ataupun buka tu terus masuk adunan kita. Kena. Tak boleh. Pastikan air didihan ataupun air kukusan tu biar panas ataupun didih. Tahu tak? Biar didih. Jangan duduk buka. Aku nak ngukuh buka tu gak pakai bubuh lalu adunan kita. Tak jadilah kekmu. Nanti kelih tengok kek jadi gana. Sebab apa tak jadi? Sebab kukusan kita tu tak panas. Bila tak puas air bawah tu tak panas, lagu mana dia nak meresak rembesan? Aduh. Rembesan tu. Air dia tu meruak, tahu tak? Air dia tu nak meruak asak-asak dia tu. Nak meruak ke atas dan nak jadikan kek kita ni masak dengan sekata. Sebab kalau tak panas, bila mana tak panas, kita nak biar tunggu dia panas tu, kek kita hok dalam tu, dia akan jadi mendak. Bila mendak, kek kita jadi batak lah weh. Jadi dia jadi kau berat dan dia jadi tak moist molek kek kita. Dan pastikan bila kukus tu, you all kena tahu loyal besar ni berapa lama. Banyak ni berapa lama. Banyak ni berapa lama. Lagu mana nak tahu? Tu kena kata R&D sendirilah.
Macam saya boleh bagi tahu dekat you all. Saya buat saiz 9. Kalau you all tengok saya, banyak ke loyang yang saya gunakan adalah loyang saiz 9. Kalau you all pandai-pandai nak R&D kan saiz 6, saiz 7, it's up to you. Itu you all kena pandai-pandai sendiri, ikut kreativiti sendiri. Okay. Ikut kreativiti. Gitu. Nak buat kek pakai tepung optima boleh tak? Boleh sih, tak ada masalah. Saya nak tanya, kadang resepi ada tulis baking powder. Baking powder, baking soda. Dua-dua ni sama ke? Macam mana dengan bikarbonat soda? Betul ke? Hanya untuk kek kukus saja? No. Kek bakar pun ada, kek kukus pun ada. Dia kata baking powder ni, kata naik. Dia baking untuk nak menaikkan kita punya kek kita. Nak menaikkan. Sebab itulah kek-kek kita kena guna baking powder. Kalau macam kek yang macam saya buat vanilla sponge mix tu, dia dah siap dah dalam tu, you all tak payah mikir. Sebab itulah saya kata benda tu senang je. Beli kat kedai tak payah mikir dah nak beli baking powder ke baking powder soda ke gapo ke soda bikarbonat ke, tak perlu nak mikir dah. Sebab dia dah complete dah dalam tu. You all just tambah minyak, air, tepung. Tu je. Bukan kata kek ni kena guna baking powder, kena kukus saja. No. Ada juga kek yang kena guna baking powder. Sebab kita nak biar naik tu. Sebab itulah saya boleh tahu. Okey, kek ni tak payah gunalah overlay. Sebab kita dah ada dah benda lain untuk nak jadikan kek kita ni naik dan gebu dengan comel. Tak semestinya kalau you all buat. Kalau you all buat salah step pun. Alah. Nyamuk pun nak masuk dalam tu. Tak semestinya kita masukkan overlay tu kek kita jadi gebu. Kalau kita ni salah putar pun tak jadi juga. Dan kata tak mustahil kalau kek kita, adunan kek kita tu tak masukkan overlay, kek kita tak jadi gebu. Kalau kita buat step yang betul benda ni, tak masuk overlay pun kek kita jadi gebu. Kalau kita ikut step yang betul, cara yang betul, cara nak putar betul, cara adunan pun betul, cara nak guna oven pun betul. Gitu. Lelah aku. Lah ni. Saya ni tak pakai gas sekarang lagi ni. Tak pakai gas sekarang lagi. Tapi kak, sebab kita ni semangat kita mengatasi. Kita nak makan. Bila kita semangat, makan pun jalan dah. Bila you all buat jadi, makan pun jadi tak ingat dah. Aku makan ke dak? Aku makan ke dak? Tak ingat. Sebab kita semangat mengatasi segalanya. Sebab itulah kita ni nak kena dapatkan semangat dulu. Dapat energi dulu. Bila dapat energi, barulah kita nak buat benda tu. Lepas tu tambah pula makan. Barulah kita energi tu lain. So, atas berapa, suhu bawah berapa nak masak kek. Dia standard dia 170. Antara 170 hingga 180. Yang ni bergantung kepada you all punya oven. Saya tak nak tolong lah sebab oven you all lain. You all pakai oven lain-lain. So, benda ni you all kena kontrolkan sendiri. Kontrolkan benda ni sendiri. Bakar. Semalam bakar sponge mix mango. Cheese lele. Alhamdulillah menjadi Noris. Kalau pakai gula perang boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Bila mana orang ni tak suka pakai gula perang? Sebab apa? Sebabnya bila mana you all melibatkan butter ataupun margarine, you all masukkan gula perang, kek kita ni tak jadi warna putih dah. Kek kita tak jadi kek butter dah. Dia akan jadi sedikit gelap. Sebab kita guna gula perang. Sebenarnya fungsi dia adalah sama. Gula kastar dengan gula perang tu sama. Cuma orang ni tak berapa nak suka. Sebab apa? Sebab mana bila mana kita buat kek butter, kek marble ataupun kek yang putih ni, bila kita masukkan gula perang, dia tak jadi warna putih dah. Dia jadi warna sedikit perang. Sebab kita masukkan gula perang. Gitu. Sebab itulah orang tak berapa nak guna gula perang. Dia fungsi dia sama je. Gula kastar ataupun gula perang sama sahaja. Gatal weh. Nak lah dah ni kena ni. Noris, awak kek kak buat bila masak dia naik. Lepas sejuk dia turun balik. Ni lah putar ni.
Cara putar. Mungkin cara putar akak terlebih. Over putar pun tak jadi juga. Over putar pun tak jadi juga. Walaupun kita tahu adunan putar, cara putar tu tahu dah speed medium. Tapi terlampau over pun tak boleh juga. Sebab tu lah, you all kena pastikan biar dia ni putar dengan sekata molek. Lepas tu stop dulu. Stop, lepas tu main kacau dengan spatula. Sebab kita nak biar adunan kita ni sekata molek. Bila sekata molek, barulah kita ni kata boleh masukkan adunan-adunan yang lain. Ni gak orang kata putar tu makan tu dah. Sebab tu lah kes jadi hak gini. Putar ni kena tahu putar ni lagu mana nak putar. You all kena buat lah. Sebab tu lah you all jangan expect benda ni you all buat sekali jadi. You all kena buat berulang kali, banyak kali. Saya selalu buat brownie tapi selalu kedut, selalu tak jadi. Asyik jadi lubang bukit je. Kenapa ya? Brownie ni kata senang. Tapi tengok gini lah. Ramai gila orang buat tak jadi. Ramai jadi mapak je. Ramai jadi tak kedut. Ramai tu. Sebab apa? Sebab you all pasal putar tu. You all brownie ni you all tak perlu putar dengan mixer pun tak apa. You all main kacau genjok. Tapi genjok pun ambil masa lah juga. Masa lama lah juga. Tak ada kata kalau lah banyak lama lah sikit. Tapi kalau sikit tu tak ada lah lama sangat. Tapi pastikan you genjok-genjok tu, pastikan molekul-molekul gula tu biar hacur molek. Nak genjok pun. Kalau brownie ni tak perlu pakai mixer, hand mixer pun tak apa. Tak ada masalah. Brownie ni. Tapi lah sebab kek jadi hot select lagu ni lah. Sebab tu lah kek kita ni jadi bukit-bukit. Sebab you all masa you all nak masukkan dalam oven, you all tak genjok-genjok dulu. Pastikan sekata molek. Walaupun you all nampak sekata, tapi dalam dia tu ada molekul-molekul lagi tahu tak? Dia jadi blubber-blubber. Sebab tu lah kita kena genjok. Genjok gitu. Kalau tak genjok, memang dia jadi bukit-bukit lah. Dan kenapa tak jadi kedut? Masa you all kena, bila you all buat double boiler tu, you all kena masukkan terus, tahu tak? Masukkan terus adunan tu. Dan pastikan oven kita dalam keadaan get ready dah. Bukan terlampau panas sangat. Terlampau panas pun tak jadi juga oven kita ni. Sebab itulah kata suhu yang kita buat tu sangat memainkan peranan. Suhu tu. Suhu oven kita tu. Kita kena pandai-pandai ejah benda tu. Okey. Gelega. Gelega. Belajar belakang kita hari ni. Mek dengan saing. Siap pen dengan kertas. Saya pun pen kertas pensel ada belakang. Kita nak belajar ni kena ada lah get ready. Ada buku, ada belakang, tahu tak? Barulah kita ni biar benda tu ada senang. Kalau jadi kadang-kadang okey aku jadi kenapa jadi batak? Dia jadi gini. Kena ejah lah sikit. Kena ejah. Ni kat mana kertas tulis tu tak tahu mana. Anak main buat apa dah? Buat jet. Anak main buat jet. Anak main buat sape. Selama ni buat kek main hantar je. Patutlah tak berapa rupanya kena menutup dulu. Thank you info. Berminat nak join kelas. You nampak ni kejadian dia. Lelah aku ni. Lelah ni. Lelah nak buat kek cawan. Kek cara macam buat kek besar. Pakai loyang tu. Saya ajar dah ni. Banyaknya masalah you. Faham? So di sini sempena, kata sempena hari ni birthday saya. So terima kasih yang wish saya punya birthday. So untuk hari ni bulan baik, hari baik ni saya lancarkan saya punya brownies world ni. Brownies world ni saya lancarkan saya punya brownies world. So siapa yang nak dapatkan brownies world macam mana rasa brownies air tangan saya ni, sebelum you all buat, you all rasa dulu air tangan saya ni lagu mana rasa. So you all boleh WhatsApp terus tim saya untuk dapatkan brownies world ni. Siapa yang pembelian terawal 100 orang terawal you all akan dapat free yang ini. So you all akan dapat beli ni, dapat ni. Okay. So cakaplah guna bahasa Melayu. Aku ni guna bahasa Gabriel. Makcik. Aduh lah. Guna bahasa gapo? Guna bahasa Gabriel. Alah lah. Kalau rasa tak boleh nak masuk lah saya,
live saya punya live saya. Tak ada masalah. Saya tak memaksa pun you all masuk dari punya live saya. Kalau rasa saya ni tak boleh nak bagi manfaat dekat you all, keluar daripada live saya. Keluar daripada live saya. Saya tak paksa lah. Saya tak paksa. Saya tak paksa. Kalau you all rasa benda apa yang ilmu yang saya share ni, ilmu yang saya bagi dekat you all ni bermanfaat, you all ambil. Tak ada masalah. Tapi kalau you all rasa tak payah lah gapo kan, tak ada masalah. Orang tak paksa pun you all masuk. Mu yang rasa nak masuk, gagah nak masuk lah aku. Lepas tu lah komen go tu lah komen go ni lah. Ingat kisah sangat, tak kisah lah. Saya tak kisah you all nak kata gapo kata gi lah. Simple bahasa dah tukar. Nak bahasa macam mana lagi tu? Tahulah. Tak tahu nak bahasa lagu mana lagi lah. Ikutlah rasa benda ni benda yang apa yang saya share bermanfaat, you all ambil. Kalau rasa benda ni tak ada manfaat pun, tak ada input pun dekat you all, tak ada aha moment dekat you all, ignore je. Orang tak boleh nak paksa kita, melainkan diri kita sendiri yang buat tindakan. Okey, abaikan Nori. Kamu lah. Okey, so dengan ini saya lancarkan saya punya brownies world ni. So siapa yang nak dapatkan air tangan saya brownies world, you all boleh WhatsApp tim saya. Macam mana kejadian dia, macam mana rupa dia, macam mana rasa dia. Yang ini yang saya keluarkan dan support saya untuk saya nak beli jet ni. Support saya untuk saya nak beli jet ni. Untuk kata untuk lagi banyak saya, insya-Allah saya akan banyak lagi saya akan bagi manfaat dekat you all. So siapa yang nak dapatkan benda ni, jangan marah dia tak faham tu. Tak ada marah lah. Tak ada marah, tak ada masalah tak marah pun. Seling je kata. Siapa yang nak dapatkan saya punya brownies world, you all boleh WhatsApp tim saya untuk dapatkan benda ni. Tak nak ilmu, nak kat Nori je. Allah. Tak ada. Alohlah. Siapa yang nak dapatkan saya punya brownies world ni, nampak ni brownies world. So senang lah. Saya orang Sarawak pun faham bahasa Kanoris. Tu tahulah nak ayat gana ni. Okey. Rasa macam tak tahulah bahasa Gana lagi nak gunanya. Rasa guna bahasa Melayu dah, tapi bahasa Melayu yang logat Kelantan. Dia hidup kita ni ada logat belaka, logat Negeri Sembilan, logat Sarawak, Bidayuh, Sabah pun ada, Kedah ada, Penang ada, Perlis ada, Kelantan ada, Terengganu ada. Logat-logat tu mu nak expect semua guna bahasa Melayu. Okey, Assalamualaikum. Siapa nak dapatkan saya punya brownies world ni, boleh dapatkan saya punya brownies world ni dengan bersama dengan tim saya. Saya sudah pinkan dah tu. Bawah itu nombor, bukan nombor, link WhatsApp. Tim saya. Siapa nak dapatkan brownies world ni, boleh WhatsApp tim saya. Harga brownies world saya ini adalah RM38 sahaja. Kalau puan atau you all semua beli 3 paket berharga RM100 sahaja. Jimat RM14. Siapa nak dapatkan saya punya brownies world ni, boleh dapatkan melalui tim saya. Dengan setiap pembelian brownies world ni, you all akan dapat free gift daripada saya yang berharga RM10 ini.
Tetapi saya nak bagi hendak. Oh, nak tak boleh, nak. Tak boleh. Bukan bahasa Melayu, nak. Hendak memberi kepada 100 orang terawal sahaja. Siapa cepat, dia dapat. Kalau lambat, dia ketinggalan. Kecik lagu mana lagi? Aduh lah. Faham? Aduh. Nak kecik lagu mana lagi? Nak bercakap macam mana lagi? Saya pun tak tahu nak bercakap macam mana lagi. Sebab saya rasa saya bercakap bahasa Melayu tetapi dialek Kelantan. Tak boleh dialek Kelantan, tak boleh Kelantan. Kelantan. Macam itu. Okey? Aduh lah. Okeylah. Saya nak undur diri dulu. Terima kasih yang mana tengok saya punya live, yang like, yang komen. Terima kasih banyak-banyak yang setia dulu, kini, insya-Allah selamanya. Banyak lagi info, banyak lagi tip yang saya akan sharekan dekat you all. Dan jangan lupa follow saya rapat-rapat page saya. Jangan lupa follow saya punya live saya rapat-rapat. Dan jangan lupa share saya punya live ni kepada orang lain juga yang tidak tahu nak membuat kek ataupun bakery ataupun apa saja mengenai bakery ni dengan cara yang mudah, dengan step yang mudah, dengan step yang sangat simple tetapi buat dengan gebu yang moist dan tak bantat. Okey. Saya manusia biasa juga. Apa yang saya share dekat you all, kalau you all rasa terguris perasaan, you all terasa, saya minta maaf lah. Saya pun manusia biasa juga. Saya memohon maaf dari hujung rambut sampai hujung kaki. Yang baik itu semua datang daripada Allah. Yang buruk itu semua datang daripada kelemahan diri saya. Saya akui. InsyaAllah saya akan praktikkan benda tu. Saya akan praktikkan ataupun saya akan improvekan apa yang kurang untuk kebaikan bersama juga. Okey? Okey? Nanti kita jumpa lagi di lain masa, di lain hari. Tak boleh kita lanjut. Ni kena bahasa Melayu ke? Nanti kita jumpa lagi di lain masa, di lain hari. Okey, so kita jumpa lagi. Siapa nak dapatkan brownies world boleh WhatsApp terus tim saya. Okey, bye-bye. Assalamualaikum. Bye-bye.